Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ini kita akan masuk bab yang baru, iaitu tajuk pembiakan. Okey. Okey, first kali kita tengok dulu apa itu, kita kena tengok dulu macam mana pembentukan gamet. Okey, sebelum tu kita tengok dulu proses pembiakan. Okey, yang ini kita dah belajar, kamu dah belajar masa tingkatan 3. Okey, dua proses pembiakan, iaitu proses pembiakan seks dan lagi satu adalah pembiakan aseks. Kalau kita sebut seks saja, dia melibatkan persenyawaan gamet jantan dan gamet betina. Okey, tapi kalau pembiakan aseks, dia melibatkan tidak melibatkan penyatuan gamet lah, tak ada persenyawaan. Okey, dan biasanya berlaku pada tumbuhan. Boleh juga berlaku pada haiwan peringkat rendah seperti amoeba, paramecium. Okey, contoh dia belahan dia dua. Itu adalah pembiakan aseks. Okey, sekarang kita tengok kenapa perlunya pembentukan gamet. Okey, keperluan pembentukan gamet. Okey, gamet terhasil melalui proses meiosis. Okey. Okey, berlaku di mana? Di organ pembiakan. Organ pembiakan kita panggil sebagai gonad lah. Kalau sebut gonad itu maksudnya organ pembiakan. Kalau gonad untuk organ pembiakan bagi perempuan adalah ovari. Kalau organ pembiakan bagi lelaki adalah testis. Okey. Okey. Proses pembiakan pembentukan gamet, okey, penting bagi menghasilkan gamet yang haploid, iaitu bilangan kromosom yang mana bilangan dia adalah separuh daripada bilangan kromosom induk. Okey, bilangan haploid ini sangat penting. Kenapa? Supaya bagi memastikan zygot yang terbentuk, okey, mempunyai bilangan kromosom yang sama dengan induk, iaitu berkeadaan diploid dari satu generasi ke generasi seterusnya. Bayangkan kalau dia tak menjalani meiosis tetapi menjalani mitosis, apa jadi? Bilangan kromosom akan kekal diploid. Okey, apabila berlakunya persenyawaan, diploid mensenyawakan gamet diploid juga akan menghasilkan zygot yang mempunyai bilangan kromosom yang bilangan kromosomnya berganda lah daripada induk dia. Okey, so kita tak boleh kekalkan bilangan kromosom yang diploid dari satu generasi ke generasi. So sangat pentinglah proses meiosis untuk menghasilkan bilangan gametnya haploid, supaya nanti zygot yang terhasil mempunyai bilangan kromosom yang sama dengan induknya, dan keadaan diploid ini kita dapat wariskan dari satu generasi ke generasi yang seterusnya lah. Okey, pembentukan sperma atau spermatogenesis. Ingat, kalau pembentukan sperma kita panggil sebagai spermatogenesis. Okey. Okey, sebelum tu kita tengok dulu organ pembiakan lelaki. Okey. Lelaki mempunyai sepasang testis. Nampak tak? Ini ginjal lah. Okey, ini adalah sepasang testis. Okey, bulat ni. Okey. Yang mana fungsi dia adalah untuk menghasilkan sperma dan juga untuk menghasilkan hormon testosteron. Okey, hormon seks lelaki lah. Okey, dan pundi dekat luar ini yang menempatkan testis ini yang luar ini kita panggil sebagai skrotum. Okey, kenapa dia terletak di skrotum? Kenapa dia terletak di luar daripada badan? Okey, kenapa tak letak dalam badan? Sebab apa? Bila di luar, suhu badan kita 37 kat badan, dalam suhu badan kita lah. Okey, tapi bila dia duduk luar, dia boleh merendahkan suhu testis lah. Okey, supaya suhu testis lebih rendah daripada suhu badan. Okey, kenapa penting untuk menghasilkan sperma yang sihat? Okey. Okey, sekarang kita tengok dah bahagian dalam testis. Setiap testis, okey, ada 200 lebih ruang atau lobul. Ni lobul. Okey. Dalam lobul itu pula ada apa? Setiap lobul ada satu atau lebih tubul berlingkar. Nampak tak yang berlingkar ini? Dia ada satu atau lebih tubul berlingkar yang kita panggil sebagai tubul seminiferous. Okey. Dan spermatogenesis ini berlaku di tubul seminiferous, dekat dalam ni lah. Tubul ni. Okey. Ini contoh yang dalam tubul seminiferous. Okey. Pembentukan sperma berlaku pada dinding tubul seminiferous. Okey, ini dia punya keratan rentas dia, keratan rentas tubul tu lah. Okey,
tubuh seminiferous dilapisi oleh sel yang belum mengkhusus, maksudnya semua selnya sama. Okey, dekat luar ni nampak tak? Yang kita panggil sebagai sel sel germa primordium. Ni spermatogonium. Sel germa yang luar ni. Sel germa primordium, yang mana bilangan kromosom adalah diploid lah. Okey. Lepas tu sel itu berulang kali bermitosis, membahagi secara mitosis. Okey, membentuk yang ni spermatogonium. Okey, ingat dia mula dengan sel germa primordium. Lepas itu dia akan mengalami mitosis berulang kali. Okey. Okey, dia membahagi secara mitosis. Okey, berulang kali. Okey, menghasilkan spermatogonium yang diploid. Okey, selepas itu bila seseorang lelaki itu mencapai akhir balik, okey, spermatogonium akan mengalami pertumbuhan, membentuk sel yang besar. Maksudnya dia akan membesar lah. Dia tak melalui mitosis lagi dah. Okey, so mula sel germa primordium. Okey, bermula masa lahir tu memang dah ada. Okey, lepas tu sel tu akan bermitosis, membentuk spermatogonium. Okey, memang ada lah. Okey, selepas itu bila dia capai akhir balik, barulah sel spermatogonium ini akan membesar. Okey, mengalami pertumbuhan, membentuk sel yang besar, yang mana kita panggil sebagai spermatosid primer. Okey, lepas itu spermatosid primer ini dia akan melalui meiosis 1, pembahagian meiosis 1 lah, dan dia akan menghasilkan 2 spermatosid sekunder. 2 spermatosid sekunder, nampak tak yang ni? Lepas tu 2 spermatosid sekunder itu akan menjalani meiosis yang kedua, menghasilkan 4 spermatid. Nampak tak spermatid ni? Okey, N lah haploid. Okey, lepas itu spermatid ini akan mengalami pembezaan dan pengkhususan. Maksudnya masa awal itu sel dia sama je bentuk, tapi bila ada hasil spermatid dia akan membeza, menghasilkan sperma. Nampak yang dalam ni sperma. Okey, so berjuta-juta sperma dihasilkan. Ini baru dalam satu tubuh seminiferous. Okey, kemudian kepala sperma ini adalah kepala kromosom. Okey, sini ada bahagian tengah, ada mitokondrion, dan belakang ini adalah ekor. Okey, kepala sperma akan menempel dalam sel Sertoli. Mana sel Sertoli dah? Ni. Okey, dia akan menempel. Nampak tak pakai duduk sperma ni duduk dekat menempel pada sel Sertoli. Untuk apa? Untuk mendapatkan nutrien bagi kematangan dan perkembangan yang lengkap sebelum diangkut di sepanjang tubuh seminiferous yang satu lagi, yang dipanggil sebagai epididymis. Maksudnya mula dia dihasilkan di sini tubuh seminiferous, lepas tu dia diangkut ke tubuh belingkar satu lagi iaitu epididymis kat sini. Lepas tu akan diangkut keluar melalui vas deferens. Nampak tak vas deferens? Lepas tu pi ke akan lalu keluar ke apa dia ni? Ni urethra. Okey. Okey. Okey.